Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana masih lagi diberikan peluang untuk bersama pada hari ini bagi meneruskan sambungan mengenai dengan kita punya ilmu free. Ilmu free apa? Ilmu free sejarah tingkatan 2. Jadi abang dan kakak sekalian, saya harap semua orang berada di dalam keadaan yang baik-baik belaka hendaknya. Saya nampak kurus lah. Terima kasih banyak-banyak atas pujian yang telah diberikan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Farah tak apa. Farah tak payah. Farah Dila tak payah. Tak payah. Khadijah tak payah. Sudah start cycling balik ya? Tak. Saya hanya ada buat beberapa perkara yang lain sahaja. Amboi Puteri Zulaika. Oi Puteri Zulaika, main kasar. Okey. Jadi saya harap semua orang berada dalam keadaan Puteri Zulaika tak payahlah letak kualakon tu, kualakon tak payah. Okey. Jadi macam mana pelajar-pelajar asrama anda semua akan dirindui? Okey, pelajar-pelajar asrama anda semua akan dirindui. Syekh Aidan, kursi tu memang besar lagi daripada awak ke awak yang kecil? Dia tak bergerak. Maksudnya itu wallpaper. So, Danish Firas, pergi mana Danish Firas? Hilang sekejap, ada sekejap tu sibuk penuh Sibuk yo. Mengalahkan apa? Ahli parlimen. Kan? Jadi kalau hari ni kalau kita tengok, okey, kita akan menyambung kita punya sesi penjelasan mengenai itu. Cuma saya ada sedikit kesilapan yang saya lakukan berkenaan dengan format yang mana saya terambil daripada geografi. Saya tergabungkan daripada geografi, iaitu pada bahagian sini. Okey, pada bahagian sini. Yes. Okey, hanya soalan C. Sebenarnya dia bukan 3 soalan untuk bahagian B. Dia sebenarnya adalah 4 soalan. Okey, 4 soalan. Dia bukan 3 soalan, dia 4 soalan. Okey. Untuk pengetahuan awak, ini adalah sesi yang terakhir bersama dengan saya untuk ilmu free. Tapi lah kan, saya macam dapat merasakan bahawasanya ini bukan yang terakhir. Macam tu cerita dia, macam gitu cerita dia kan. Saya tak tahu kenapa lah, tapi saya dapat macam I got a feeling. Macam tu kan. That today will not be the last day. That today gonna be the last day. That today gonna be the last day. Macam tu kan. Korang rasa ini last day ke? Saya pula rasa macam bukan. Kan? Sebab apa? Sebab ini MC Plus. Sentiasa ada kejutan. Macam tu. Okay. So, sejak kurus ni makin fun. Terima kasih banyak. Saya memang kelakar orang dia. Antara salah satu sebab kenapa isteri saya kahwin dengan saya adalah saya kelakar. Saya memang orangnya kelakar lah. Orang kelakar ni yang handsome biasa. Orang kelakar ni biasanya yang handsome. Okay. Siapa yang rekod tu bolehlah bagi. Terima kasih banyak. Bertuah punya nak murid. Okay. Saya ajar form 3 tak? InsyaAllah umur panjang saya ajar. Okay. Jadi di dalam kelas-kelas yang lepas kita sudah pun menerangkan tentang format peperiksaan, di mana kalau kita tengok format peperiksaan subjektif ada bahagian A 20 soalan 20 markah, 20 soalan objektif 20 markah. Kita ada bahagian B ada 4 soalan subjektif, bahagian 40 markah. Bahagian C kita ada 2 soalan esei, tapi awak kena pilih satu sahaja menilai 20 markah. Dan kita ada kerja lapangan juga bernilai satu soalan ada 20 markah.
Okey. Lepas tu saya juga ada menerangkan tentang kaedah set. Abang dan kakak bila bercakap tentang kaedah set ni kita gunakan untuk bahagian mana? Kita menggunakan kaedah set pada bahagian subjektif dan juga pada bahagian esei sahaja. Kita tak gunakan kaedah set dalam bahagian objektif. Untuk pengetahuan awak, kaedah set ada 3 komponen penting. Komponen yang pertama, kenapa kita panggil dia set? Sebab dia terdiri daripada poin, huraian, cerita ataupun contoh. Jika dalam peperiksaan awak menulis ketiga-tiga ini, maka kita akan panggil dia sebagai satu set. Yang kedua, macam mana kita nak tahu berapa banyak set kita nak kena bagi? Yang tu adalah bergantung kepada markah soalan, markah pada soalan tersebut. Kalau soalan tersebut adalah 2 markah, kita akan bagi satu set, 3 markah 2 set, 4 markah 2 set, 5 markah 3 set, 6 markah 3 set, 7 markah 4 set, 8 markah 4 set dan juga the list goes on. Dan juga untuk komponen yang ketiganya adalah tentang macam saya katakan tadi, penggunaannya adalah pada bahagian subjektif dan juga esei. Tetapi okay, ada sedikit perbezaan. Untuk bahagian subjektif yang mana soalannya adalah straightforward, okay, soalan dia tanya awak jawab terus sahaja, maka saya galakkan setiap jawapan itu disertakan dengan huraian. Atau kalau awak tak ingat huraian, awak boleh sertakan dengan contoh. Atau kalau tak ingat ataupun kalau awak berkemampuan, awak boleh tulis poin huraian serta contoh. Tetapi ianya tidak digalakkan. Tidak digalakkan bagi ketiga-tiga kerana apa? Sebab takut jawapan awak menjadi terlalu panjang. Untuk bahagian esei pula dia lain sikit. Untuk bahagian esei saya galakkan awak bagi poin huraian contoh. Okey, poin huraian C². Tapi kalau awak banyak membaca, saya yakin dan percaya awak boleh buat poin huraian-huraian ataupun poin contoh. Untuk menjawab pada bahagian esei ataupun pada bahagian subjektif, biasanya kita akan mulakan dengan pendahuluan. Untuk pengetahuan awak dalam paper sejarah dan juga geografi, pendahuluan adalah tidak wajib. Tetapi ianya digalakkan. Okey. Dan pendahuluan juga tiada markah. Terdapat 2 jenis pendahuluan yang saya galakkan student untuk pakai adalah pertama sekali pendahuluan selamat, iaitu awak ambil daripada soalan, ataupun pendahuluan power, iaitu awak kembangkan soalan. Okey. Jadi dalam beberapa minggu yang lepas, di dalam beberapa kelas yang lepas, kita sudah pun menerangkan tentang bahagian subjektif, iaitu soalan subjektif. Bahagian B soalan subjektif, soalannya straightforward, maksudnya dia tanya, awak jawab terus. Dan kita dah pun tengok tentang teknik-teknik, kaedah nak menjawab, etc. etc. Jadi, hari ini kita akan tengok tentang apa? Kita akan tengok tentang soalan 3. Kita takkan buat semua, kita akan buat soalan 3. Okey, soalan 3. Lepas tu kita akan terus masuk kepada betul lah. Ya, Johor Riau. Sekejap, ni soalan esei kan? Soalan esei, bahagian B. Dekat dalam apps ada soalan dengan bahagian esei sekali kan? Kan? Ada bahagian esei sekali. Betul. Saya baik. Lega je no. Lega je. Okey. Jadi kita tengok dulu soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tanya tentang pelabuhan di Kerajaan Alam Melayu terdiri daripada 3 bentuk. Bila kita kata macam ni, terdiri daripada 3 bentuk. Okey, dengar baik-baik. Semua orang dah buat ke? Yang buka video siapa yang dah buat? Angkat tangan. Tak payah angkat tangan pakai apps. Angkat tangan betul-betul terus. Danish? Kenapa Danish? Khadijah? Alia Maisara? Syed Aidan? Dia? Nik Kristina? YB Nik Kristina? Nuridin Syirah? Dah siap? Dah buat? Baru join sir. Baru join tak ada masalah. Sebab nota ni saya rasa dia dah upload seminggu awal. Faradila dah buat? Faradila tak buat lagi Faradila. Faradila dah buat. Sebab dia dah hantar kat saya untuk saya semak. Dia kata. Saya dah semak. Okay. Pelabuhan di Kerajaan Alam Melayu terdiri daripada 3 bentuk. Okay. Faradila support saya dengan jawapan. Jadi kenapa saya tanya macam tu? Abang kakak, kalau saya bagi latihan, awak tunggu saya bagi jawapan. Baik tak payah saya buat kelas. Baik tak payah MC Plus buat kelas sejarah bersama dengan Salim. Atau bersama dengan sekolah. Tak payah. Kenapa? Saya masuk kelas, saya kata, okey abang kakak, beli buku latihan ni, pakai. Buat, salin jawapan. Salin jawapan. Okey, jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Masuk kelas dengan saya, kalau saya bagi latihan, awak kena buat. Walaupun sedikit mana pun. Supaya baru awak boleh compare dengan saya, jawapan awak dengan jawapan saya. Baru saya tahu kalau jawapan awak salah, mana patut saya betulkan. Boleh faham? Okey, yang baru masuk tak ada masalah, yang dah lama masuk. Awak tunggu apa? Tak apa, nanti Salim bagi jawapan. Awak yakin? Jadi kat sini kita ada pelabuhan pembekal, kita ada pelabuhan kerajaan, pelabuhan interport. Hari ni tak payah tulis jawapan. Salin je apa saya cakap. Awak belum tengok lagi saya buat dengan form 3 macam mana. Okey? Dengar baik-baik. Terima kasih Imran Wafiuddin. Okey? Jadi bila dia kata kat sini, nyatakan bentuk pelabuhan tersebut, dia bagi 3 markah. Okey, dengar baik-baik. Dia dah kata 3 bentuk kat sini. Betul? Dia dah kata 3 bentuk. Pelabuhan di kerajaan alam Melayu terdiri daripada 3 bentuk. Nyatakan bentuk-bentuk pelabuhan tersebut. Maksudnya dia nak berapa bentuk tersebut? Dia nak 3. 3 bentuk dengan 3 markah sama tak? Sama. Betul tak? Samalah. Bila dia sama, perlu huraian atau tidak? Very good. Very good, Nurin. Tak perlu. Okey? Tidak perlu huraian. Kenapa tak perlu huraian? Sebab ada 3 bentuk, 3 markah. Jadi, awak hanya perlu terus tulis dekat situ. Pendahuluan perlu terpulang. Cadangan saya tak payah pun tak ada masalah. Terus sahaja tulis kat situ, kita ada pelabuhan. Pelabuhan apa? Very good, Nurin. Kita ada pelabuhan pembekal. Lepas tu kita ada pelabuhan kerajaan. Dan satu lagi kita ada pelabuhan entrepot. Okay. This is not the issue. This is not the issue. The issue now is, masalah pada bahagian yang sekarang adalah awak tak ingat. Okay? Awak tak ingat. So, situ jadi masalah. Katakanlah, saya cuma ingat 2 daripada 3. Okay, saya cuma ingat 2 daripada 3. Kata macam mana, sir? Kalau saya ingat 2 daripada 3, jadi macam mana, sir? Adakah dia menjadi satu masalah? Tidak sama sekali. Boleh tak saya dapat full mark? Full mark tu mungkin tidak, tetapi at least ada jalan bantuan yang lain. Iaitu apa? Sir, kenapa ruang jawapan? Yang awak terpengaruh dengan ni nak buat apa? Siapa yang mengajar, mana-mana cikgu yang mengajar macam ni? Para pelajar sekalian, kalau nak jawab soalan, kalau nampak ada banyak garisan, maksudnya jawapan dia panjang. Siapa mengajarnya tu? Cikgu BM saya. Lupa pula. Awak tolong pergi tengok muka surat depan sekali. Math saya ejakan untuk awak. SE, sir. JA, ja. RAH, Melayu. Ya, betul. Bahasa Melayu. Pandai kat situ tuan-tuan dan puan-puan, ya. Apa? Sir, kalau perli anak murid nombor 1. Terima kasih. Okey? Siapa suruh tak buat kerja saya? Alright? So, jangan terpedaya dengan bila ada garisan, jawapan wajib baca. No. Habis tu kenapa dia tak sediakan satu garisan je? Siapa buat soalan? Orang saya buat kan? Sekati saya lah. Betul? Siapa buat? Saya ke awak? Saya kan? Sekati saya lah. Nak bagi 8 ke? Nak bagi satu muka surat garisan? Tak pulang pada saya. Kan? Okay. Cuma, dia tak kira pada garisan. Dia kira pada jawapan. Okay. Berbalik pada isu tadi. Andai kata awak tak ingat. Katakan awak hanya ingat pelabuhan kerajaan dengan pelabuhan entrepot sahaja. Ataupun awak ingat pelabuhan pembekal. Mana-mana dalam kalangan 3 ni lah. Awak ingat mana-mana dalam kalangan 3. Apa yang patut kita buat? Very good, Syira. Faradila. Keep up, Faradila. Keep up sikit. Yes, kita tambah huraian. Kenapa tambah huraian? Sebab kalau saya bagi 2, saya tetap dapat 2 markah. Saya tak dapat 3. Kita mengharapkan sekiranya awak bagi huraian pada pelabuhan pembekal dan juga pelabuhan kerajaan ataupun mana-mana 2 kat sini, awak akan dapat ekstra markah.
Sebab penanda-penanda kertas, dengar baik semua orang kat sini. Penanda-penanda kertas semuanya akan mencari peluang ataupun mencari ruang untuk menambah markah student. Masalahnya sekarang, kalau awak tulis point sahaja, dia nak tambah markah kat mana? Boleh faham kat situ? So at least if you give a simple explanation ataupun awak bagi contoh. Maka ada tak sebab untuk dia bagi tambah markah? Mungkin dia tak bagi satu markah. Mungkin disebabkan awak bagi ni huraian, awak bagi ni huraian. Dia bagi yang huraian pertama, dia bagi setengah markah. Huraian kedua, dia bagi setengah markah. Boleh dapat tak 3 markah? Boleh, tak ada masalah. Oh, sir. Tapi kalau saya buat, cikgu saya tak bagi pun huraian. Cikgu saya tak bagi pun markah untuk huraian. Dia tetap bagi saya 2 markah. So what? Kita bukan mengharapkan benda tu, kalau saya tak kata benda tu awak bagi huraian, kalau awak ingat 2, awak bagi 2 tu, awak wajib dapat 1 markah. No. Kita mengharapkan sedikit tuah. Faham? Kita bukan mengharapkan miracle. We are asking a little bit of luck. Boleh faham tak kat sini? Kan? Orang kata apa? Untung batu tenggelam. Untung sabut timbul. Dah kenapa Ishak nangis tu? Sir, bukan luck tu haram ke dalam Islam? Bertuah tu haram. Sejak bila pula bertuah tu haram? Yang haram dalam Islam, tilik nasib. Menilik nasib, meramal masa depan. Habis tu, kita tak boleh ramal lah. Maksudnya kita tak boleh rancang lah apa untuk esok. Itu rancang. Okay? Bertuah ni. Bertuah ni satu. Kalau ikutkan dalam psikologi, tuah is a skill. Tuah is a skill, satu kemahiran. Tak semua orang boleh bertuah. Okay? Tak semua orang boleh bertuah. Boleh faham tak semua orang kat sini? Okay? Alright, settle dekat sini. Kita tengok yang kedua, B. Selain mempunyai pelabuhan, apakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di alam Melayu? Okay. Dengar baik-baik semua orang. Okay, bagus Irfan. Okay. Yang ni saya buat. Iyalah tu. Ini saya buat. Iyalah tu. Okay. Dengar baik-baik. Selain mempunyai pelabuhan, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di kerajaan alam Melayu? Okay, dengar baik-baik. Student, dia bukan ada masalah. Dengar Dia bukan ada masalah pada soalan yang dia tahu jawapan. Student selalu menghadapi masalah pada soalan yang dia tak ingat jawapan. Faham Dia tak ingat. Dia bukan tak tahu, dia tak ingat. Melainkan awak tak pernah belajar, maka awak memang tak tahu. Okey. Jadi, bila jadi macam tu, bila masuk kepada bahagian tersebut, pertama sekali saya selalu ajar kepada student untuk fahamkan soalan. Fahamkan soalan. Jadi soalan kat sini, kita nak fahamkan soalan macam mana, sir? Ambil perkataan-perkataan tertentu dan huraikan ataupun kembangkan. Nampak? Jadi kat sini kita kata mempengaruhi, lepas tu kita ada perkataan perkembangan, kita juga ada perkataan perdagangan. Ada 3 perkataan. Bila kata mempengaruhi, maksudnya adalah menyebabkan. Menyebabkan. Perkembangan maksudnya adalah apa? Very good, meningkatkan ataupun peningkatan. Peningkatan. Bila kata perdagangan ada 2. Satu dia ada jual, beli. Satu lagi adalah very good, pertukaran barang. Pertukaran barang. Simple. Jadi sebenarnya soalan nak tanya apa? Selain daripada pelabuhan. Maksudnya selain daripada membina pelabuhan, iaitu tempat untuk kapal-kapal parking, okay, untuk kapal-kapal menyinggah, apa benda lain yang menyebabkan aktiviti perdagangan, iaitu aktiviti jual beli ataupun pertukaran barang ni semakin meningkat dekat alam Melayu?
Very good. Lepas tu kita tengok markah. 3 markah. 3 markah. Dia ada minta tak berapa? Dia ada minta tak berapa? Dia tak ada minta. Tapi dia bagi 3. Katakanlah awak tahu 3 tersebut. Awak tahu dia ada 3 poin. Contoh, kata kawan awak tadi, okey, pelabuhan sir. Dia ada kedudukan yang strategik. Lagi, lepas tu dia ada penggunaan mata wang dalam urusan jual beli. Lagi satu, sir, dia ada mempunyai pegawai-pegawai yang terlatih. Ni. Oh. Okey, lepas tu ada juga undang-undang undang-undang yang digunakan di pelabuhan. Semua awak tahu, dan awak tahu dia ada 3. Awak tahu 3 poin. Tulis poin tersebut, tak ada masalah. Tapi kalau awak tak ingat, contoh yang awak tahu hanyalah cukai yang berpatutan ataupun penggunaan mata wang dalam urusan jual beli, maka bagi 2 tambah dengan huraian atau contoh. Sir, kedudukan yang strategi agama. Macam mana agama boleh meningkatkan aktiviti jual beli? Oh, saya Islam. Awak Islam, saya jual 10 ke awak. Macam tu. Kenapa macam tu, Danish? Kenapa awak sebut agama? Cuba bagi tahu sikit. Sebabkan keserumpunan agama, jadi mereka lagi senang untuk bertukar barangan. Contohnya patung Buddha ke, ataupun alat-alat keagamaan. Ulang balik. Betul. Sebabkan mereka ada contohlah keserumpunan agama, sebab ada pengaruh agama kat situ. Jadi mereka boleh senang nak tukar barang dagangan yang mengunsurkan keagamaan. Contohnya patung Buddha ataupun alat-alat keagamaan yang lain. Tak boleh. Minta maaf, jawapan agama saya tak terima walaupun dengan huraian awak begitu. Sebab bila awak kata dengan saya macam, oh sir, sebab pertama sekali yang mempengaruhi aktiviti perdagangan dekat kerajaan-kerajaan alam Melayu adalah agama. Sebab bila ada keserumpunan agama, itu perkataan daripada Danish Firas, dia kata keserumpunan agama, iaitu maksudnya agama yang sama, maka memudahkan aktiviti pertukaran macam contoh patung-patung berhala lah, ya, alat-alat keagamaan. Keagamaan tidak mempengaruhi, tapi kalau awak cakap pasal keagamaan ni, awak rujuk kepada undang-undang ataupun undang-undang berkaitan dengan agama. Itu mungkin boleh. Sebab apa? Macam contoh Islam. Tapi awak kena ingat, dia sebut alam Melayu. Alam Melayu kita tak sentuh sangat pasal Islam. Sebab Islam tu datang kemudian. Okay? Islam di alam Melayu tu datang kemudian. Okay? Boleh faham? Okay. So katakanlah kita ambil lah jawapan-jawapan. Antara jawapan-jawapan, sir, boleh tak saya tulis kat situ kekayaan hasil bumi? Boleh? Dia banyak. Kalau awak tengok yang pertama, saya ingat dalam bahagian subjektif ataupun esei tak boleh tulis dalam bentuk poin, tapi saya tulis dalam bentuk poin sebab nak mudahkan kerja saya. Okey, antaranya kita ada penggunaan mata wang. Lepas tu kita juga ada cukai yang berpatutan. Lepas tu kita ada pegawai-pegawai yang terlatih. Pegawai-pegawai pelabuhan yang terlatih. Lepas tu awak boleh cakap kedudukan yang strategik. Lagi kita boleh cakap tentang kekayaan hasil bumi. Boleh? Kekayaan hasil bumi. Jika awak ingat mana-mana tiga, awak tulis terus, dapat full mark 3 markah. Okey? Dapat full mark 3 markah. Tapi katakanlah awak ingat 2 sahaja, penggunaan mata wang, lepas tu awak tahu dia cukai yang berpatutan. Okey, penggunaan mata wang awak tahu 2 saja, yang lain ni awak tak tahu. Kena buat apa? Tambah huraian. Kalau nak tambah huraian ataupun macam tadi saya tunjuk, dia kalau tak boleh tambah huraian, tambah satu lagi, iaitu apa? Contoh. So awak cakap penggunaan mata wang. Contoh dia apa? Seperti mata wang apa?
Boleh faham kat situ? Jangan pula cakap dolar. Jangan cakap dolar. Okay? Kalau tak tahu, cakaplah penggunaan mata wang ni dekat mana? Untuk apa? Untuk memudahkan aktiviti, untuk memudahkan transaksi jual beli ataupun untuk memudahkan aktiviti jual beli. Lepas tu cukai berpatutan. Bagilah contoh cukai seperti cukai pelabuhan, okey, cukai apa? Cukai barangan, cukai penyimpanan barang. Okey? Dia ada cukai-cukai. Bagi contoh cukup. Bagilah huraian sikit pasal kedudukan strategik kerana terletak di laluan perdagangan. Kekayaan hasil bumi itu contohnya gamat, mutiara, itu hasil laut. Hasil bumi ni boleh ke masuk sekali hasil laut? Boleh, tak ada masalah. Tapi bagilah variasi sikit. Okay? Yes, very good. Rempah ratus. Okay? Sarang burung, rotan. Okay? Gading gajah. Kalau boleh jangan masukkan yang berkaitan dengan haiwan sangat. Biji timah dan yang sama waktu dengan. Boleh faham kat situ semua orang? Okay? Ingat kelas dengan saya, sepanjang kelas ilmu free dengan saya ni, saya lebih fokus kepada macam mana kita nak tackle soalan. Okay? Sebab saya lebih suka tolong orang yang tak tahu nak jawab, dia nak jawab tapi dia tak tahu. Saya lebih suka tolong kat situ. Saya tak suka sangat tolong orang, saya dah tahu dah jawab. Kalau dah tahu jawab, saya ada student pernah beritahu saya, "Sir, saya dah tahu dah semua benda cara-cara nak jawab ni. Saya tanya satu je soalan. Exam makan penuh ke?" Tak. Kenapa tak makan penuh? Kalau dah tahu cara jawab, kenapa tak makan penuh? Sebab saya salah jawab soalan esei. Maka awak ikutlah cakap saya. So, awak ikut cakap saya, kemungkinan besar yang salah tadi tu awak jadi betul. Macam tu. Ya? Jadi kalau boleh anak-anak murid zaman sekarang ni, dia cuba macam, dia nampak macam dia lagi pandai daripada cikgu. Yalah, maklumlah, dia belajar daripada 10 orang cikgu kan. Belajar daripada 10 orang cikgu, maka tak penuh lagi. Kalau aktiviti tukar menukar barang, macam dia, kita tak pernah sebut perkataan aktiviti tukar menukar barang. Kita tak pernah sebut aktiviti tukar menukar barang. Ini bukan lagu. Ya? Habis tu kita nak letak apa? Kita boleh cakap, okey, aktiviti pertukaran barang. Tapi jawapan tersebut dia tergantung barang apa. Kita boleh tambah huraian. Barangan tempatan dengan barangan luar. Lepas tu nak lagi sedap, tambah contoh. Seperti kerajaan alam Melayu menukar rempah ratus dengan minyak wangi daripada pedagang-pedagang Arab. Itu jawapan penuh. Boleh faham kat situ? Okey. Huraian untuk pegawai pelabuhan tu letak Syah Bandar boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Pegawai-pegawai pelabuhan yang terlatih, seperti tukang simpan barang ke, ataupun orang laut, dia bukan pegawai. Okey, orang laut bukan pegawai. Okey. Lepas tu acting tu sentiasa biasalah. Ingatkan Syah Bandar dekat Kesultanan Melayu Melaka je. Siapa pula dengan dia macam ni tau. Okey, Syah Bandar bukan dekat Kesultanan Melayu Melaka. Dia istilah dulu dah ada. Dulu kita panggil pegawai-pegawai pelabuhan yang terlatih. Dia ada nama-nama dia. Cuma bila masuk kepada Kesultanan Melayu Melaka, diberikan nama jawatan tersebut, iaitu Syah Bandar. Boleh faham kat situ? Syah Bandar. Lepas tu daripada Kesultanan Melayu Melaka, kan awak dah belajar? Okay, Kesultanan Melayu Melaka bab 5. Daripada Kesultanan Melayu Melaka lahir berapa kerajaan? Lahir berapa? 3 kerajaan. Kedah. Apa lagi? Betul, Kedah lagi? Betul tak Kedah? Khadijah. Betul? Kesultanan Melayu Melaka melahirkan berapa kawasan? Very good, Kavin. Very good, Anissa. Very good, Yashini. Johor, Pahang dan Perak. Okay. Daripada Johor lahir berapa buah kerajaan? Johor lahir 3. Johor lahir 2. Apa dia 2 tersebut? Selangor dan Terengganu. Very good. Okay.
Lahir Selangor dan Terengganu. Habis Kedah tu? Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis, Negeri Sembilan. Okay. So dia lahir daripada, mereka wujud selepas daripada kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Itu kita kena faham flow dia macam tu. Tapi kebanyakan negeri-negeri di Malaysia, mereka mengadaptasi sistem pemerintahan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okay? Alright. Kenapa pula Sir? Senang kata macam ni. Kalau awak main game, awak tiru orang pro ke orang noob? Orang pro lah, betul lah kan? Takkan nak tiru orang tak kerti main kan? Contoh Dennis Firas main PUBG, dah lah tak kerti main. Lepas tu nak pergi ikut pula Dennis Firas, betul je tu kan? Baik ikut saya. Betul? Se-pro ke main PUBG? Tak adalah pro, tapi boleh lah dapat 10 kill. Tak banyak lah Chicken dinner, bunuh 2 orang. Kan? Kau bunuh tu sama seorang. Ya, okay? Sir, saya tak main PUBG. Contoh. Boleh faham Alia Hanani? Faham Alright. Kita teruskan. Okay, dengar baik-baik. So, dekat sini dia tanya. Okay, dekat sini dia tanya. Sebagai seorang pemerintah, apakah ciri-ciri lokasi yang akan anda pilih untuk membina pelabuhan? Okay. Sir, jomlah by one. Student. Saya ramai student ajak saya, Sir, jom lah one by one. Sorry, saya dah tak main PUBG. Okay, saya dah tak main PUBG. Sorry. Saya bukan MOBA. Okay. Alright. So, dia kata kat sini sebagai seorang pemerintah. Kalau siapa yang tak faham soalan, dengar baik-baik. Sesiapa yang tidak faham soalan, apa yang awak boleh buat adalah tengok pemerintah tu apa. Ciri-ciri tu apa. Okay, pelabuhan tu apa. Right. Kalau macam tu, kita tengok pemerintah ni maksudnya adalah GP. GP buat apa? Golongan pemerintah ni dia buat apa? Golongan pemerintah dia buat apa? Very good. Dia golongan pemerintah adalah pembuat keputusan. Bila sebut sebagai ciri-ciri pula, ciri-ciri ni apa? Ciri-ciri adalah sifat luaran. Nampak? Okay? Pelabuhan ni pula apa? Pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh ataupun tempat kapal parking. Senang. Saya nak baca jawapan daripada Imran. Sebagai pemerintah, ciri-ciri lokasi yang saya pilih untuk membina pelabuhan. Untuk membina soalan. Imran, untuk membina soalan nak buat apa Imran? Pelabuhan. Membina pelabuhan ialah kawasan pinggir laut. Kawasan ini kawasan berteluk menyebabkan kapal pedagang mudah untuk keluar dan masuk kerana laut yang dalam dan luas. Okey. Selain itu, lokasi tersebut mestilah terlindung daripada angin monsun bagi memastikan keselamatan pedagang untuk datang ke Pelabuhan Zaya. Okey. Okey. Okey, awak semua mungkin tertanya-tanya apa jawapan Irfan. Okey, Irfan, saya mohon izin saya sharekan jawapan awak kepada semua orang. Okey, saya share to everyone. Boleh Irfan? Boleh? Irfan boleh ke tak? Saya kena minta izin dulu. Irfan kata boleh. Tu Naim bukan Irfan. Imran. Irfan pula dah. Imran. Boleh Boleh. Okay. So ni jawapan Imran. Sila baca. Okay. Soalan dia bagi berapa markah? Soalan dia bagi 4 markah. 4 markah standard kita akan faham. Kita bagi 4 set. Okay. Apa faktor-faktor? Antara faktor-faktor yang awak boleh bagi adalah sebagai contoh. Okay, so lokasi mudah mendapatkan sumber air dan sumber protein. Contohnya lembah sungai. Okay. Selain itu, kedudukan yang memiliki kedudukan saya mempunyai banyak kemudahan.
Kalau lokasi yang terletak antara timur dan barat, sebagai seorang pemerintah, saya akan membina pelabuhan di kawasan terlindung angin monsun seperti negeri Melaka. Okay. Selain itu, kawasan menjadi laluan perdagangan agar dapat menarik tarikan pelancong untuk berdagang. Pelancong mana berdagang? Mana ada pelancong datang berdagang? Laluan perdagangan utama timur dan barat membolehkan mengawal laluan kapal barat, kapal dagang. Okey, sir, beza pemerintah dengan pentadbir apa bezanya? Ada beza. Ada beza. Pemerintah maksudnya pembuat keputusan. Pentadbir adalah pelaksana keputusan. Okey. Orang yang mentadbir, orang yang buat keputusan. Okay. Laluan perdagangan utama timur dan barat membolehkan kapal dagang membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Okey, Danish, laluan perdagangan utama kat mana? Laluan perdagangan utama tu kat mana? Selat Melaka. Awak nak tulis kat situ Selat Melaka. Okey, saya rasa ramai orang tak faham soalan ni. Okey, Anissa, lokasi yang terlindung angin monsun untuk memastikan keselamatan pedagang. Okey, saya boleh bagi 1 markah. Hal ini meningkatkan lagi jumlah pedagang kerana keselamatan mereka terjamin. Oleh itu, kita mestilah memilih lokasi yang strategik untuk membina. Kenapa awak ulang balik jawapan yang kat atas? Anissa Dania, kenapa awak ulang balik jawapan kat atas? Ashraf Ikhwan, kawasan berbukit bukau sebagai Siapa yang jadi bukit bukau sebagai tembok pertahanan? Siapa menjadikan bukit bukau tu sebagai tembok pertahanan? Sir, 我不知道，你不知道。你拉紧点啦，你wait patient lah. Okey, lokasi mudah mendapatkan sumber air dan sumber protein. Contohnya lembah sungai. Selain itu, kedudukan yang strategik. Hal ini demikian kerana kedudukan strategik mempunyai banyak kemudahan. Kenapa ulang balik jawapan yang atas? Sir, benteng pertahanan kan? Betul. Pelindung semula jadi. Betul. Kenapa awak letak kat situ menjadi tembok pertahanan? Ashraf Ikhwan Razali. Dah lah tak buka video, lepas tu minta pula tu kena marah. Fikah nak exam, okey? Kawasan berbukit bukau sebagai penanda kawasan pelabuhan. Penanda kawasan pelabuhan? Sekejap. Korang boleh tak saya tutup chat sekejap. Saya tutup chat dulu. Saya nak baca jawapan seorang-seorang ni. Danish Firas menjawab. Sebagai pemerintah, saya akan memilih laluan perdagangan utama timur dan barat. Dekat mana? Laluan perdagangan utama tu dekat mana? Rumah jiran awak ke? Rumah jiran saya ke? Sungai Kelang ke? Faham tak maksud saya apa, Danish Firas? Dekat mana? Lembah sungai, laut. Saya akan memilih laluan perdagangan. Laluan perdagangan tu kat mana? Okey, selain itu saya akan memilih kawasan berbukit bukau dijadikan benteng pertahanan dan panduan kapal dagang. Sebagai pemerintah, saya akan memilih laluan perdagangan. Dia hantar lagi sekali. Huraian tu dah betul. Dengar baik-baik semua orang. Kalau awak tengok jawapan Danish Firas, saya post Danish Firas angguk geleng. Send to everyone, angguk geleng. Bagi tak bagi? Okey, tak bagi, lawan dia bagi. Bagi, maksudnya bagi. Okey. Dah. Selesai masalah. Yalah, tak bagi, lawan dia bagi. Kalau dia bagi, maksudnya bagi. Dah, habis cerita. Okey. So, Daniel Firas dia tulis tu sebagai pemerintah, seorang pemerintah, saya akan memilih laluan perdagangan utama. Faham tak? Faham tak maksud saya? Semua orang faham tak? Kan, bila ayat dia kata laluan perdagangan utama, kita semua tertanya-tanya, kat mana? Lepas tu laluan perdagangan utama timur dan barat. Timur barat. Sebabnya timur dan barat. Dengar baik-baik semua orang. Timur dan barat. Bukan timur barat. Hampa faham ke tak? Timur dan barat. Okay, dengar semua orang. Aduh, ya Allah tuanku. Dengar. Memang betul. Tata bahasa tidak memainkan peranan yang penting dalam sejarah dan juga geografi. Tetapi tak membawa maksud awak boleh tulis jawapan macam orang tak ada pelajaran bahasa Melayu. Boleh faham tak ni?
awak semua memang betul ada cikgu-cikgu kat luar sana dia bagi tahu macam ni. Saya tutup chat buat seketika waktu. Ada cikgu-cikgu dia bagi tahu macam ni. Awak semua boleh tulis jawapan. Tak apa. Tata bahasa tak penting dalam sejarah dan juga geografi. Betul. Tapi boleh tak jangan anggap cikgu yang tanda kertas awak tu macam orang tak sekolah. Boleh tak jangan anggap cikgu awak tu macam tak tahu bahasa Melayu langsung. Jangan overconfident sangat, boleh tak? Please, sepatutnya tak payah pun tulis sebab sekiranya saya ada juga tadi hantar, sekiranya saya dilantik menjadi pemerintah. Kenapa pula awak nak dilantik jadi pemerintah sedangkan dia kata awak adalah pemerintah? Dan tak perlu pun saya akan memilih, tak perlu pun tulis yang tu. Faham tak ni? Dekat sini, dia bukan tanya apa yang awak akan pilih. Kalau macam tu, saya pun boleh pilih. Saya akan pastikan tempat tersebut ada longkang. Boleh tak saya tulis macam tu? Boleh tak saya tulis macam tu? Kenapa tak boleh pula? Saya pemerintah sekati saya lah. Faham? Awak faham tak apa cuba saya sampaikan? Awak ingat soalan nak tahu ke apa yang awak akan pilih? Soalan tak nak tahu. Soalan nak jawapan berdasarkan buku teks. Cuma dia letak je dekat situ ada perkataan anda. Bunyi macam yang kebat tapi dia bukan kebat. Memanglah ni soalan kebat tapi dia macam contoh soalan yang bawah ni. Macam contoh, saya tutup chat seketika Mana api tetap. Tak ada ah. Macam contoh kalau soalan tu tanya macam ni. Berdasarkan pandangan anda, berdasarkan pendapat anda. Awak rasa soalan nak dengar ke pendapat awak? Macam mana pula cikgu tu boleh tahu pendapat awak? Betul tak? Cikgu tak nak tahu pendapat awak sebab apa? Dia dah ada jawapan. Dia umpama macam mak awak lah. Macam mak-mak kat luar sana kan. Macam mak-mak kat luar sana, dia tanya macam ni. Kakak-kakak, raya tahun depan kita nak beli baju warna apa? Warna merah ataupun warna hitam? Warna hitam lah mak. Nampak kurus sikit. Mak ulang balik soalan nak beli warna merah ataupun warna hitam? Hitam lah mak. Hitam nampak kurus. Warna merah ataupun warna hitam? Warna merah mak. Oh my god, my daughter. Ini tadi anak mak. Tengok. Pemikiran kita sama. Faham tak apa saya cuba sampaikan? Jangan selamba sesuka hati awak bagi pandangan awak dekat soalan-soalan macam ni. Sebab dia tak nak dengar pun. Boleh faham? So, menjawab pada soalan, kepada soalan awak. Okey, saya dah buka chat. Okey, Ashraf Ikhwan pun hantar jawapan tu, dapat jawapan bertubi-tubi. So, sebagai pemerintah saya akan memilih kawasan laluan perdagangan antara timur dan barat yang memboleh lagi seorang. Lagi seorang. Mana laluan perdagangan tu kat mana? Saya akan memilih laluan perdagangan antara timur dan barat yang membolehkan kerajaan saya mengawal laluan kapal dagang. Laluan apa? Selain itu, saya akan memilih kawasan yang berbukit bukau untuk dijadikan benteng pertahanan yang menyukarkan musuh menembusinya. Allah. Saya akan pilih pavilion sebagai pusat pemerintahan. Bagus. Bagus. Macam mana nak jawab soalan kalau point tak ingat? Okay. Ya Allah Tuhanku, sabarkanlah hatiku. Untuk pengetahuan semua, kaedah yang kita buat ni awak pakai sekali dekat esei tau. Okay. Menjawab soalan. Tak ada, saya tak ada masalah, saya tak marah. Tugas saya adalah betulkan awak kalau awak salah. Boleh faham Tugas saya membetulkan awak sekiranya awak salah. Kalau awak betul, saya nak betulkan buat apa? Okay. Sekarang ni saya ambil sebagai jawapan kawan-kawan awak. Okay. Sebab tu saya suka bila ada student, dia tulis jawapan dia. Okay. Macam contoh, Dani Firah dia betulkan jawapan dia. Dia kata, sebagai seorang pemerintah, saya akan memilih laluan perdagangan utama antara timur dan barat yang berada di kawasan Selat Melaka.
membolehkan mengawal laluan kapal dagang. Selain itu, saya akan memilih kawasan yang berbukit bukau dijadikan mana untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan dan panduan bagi kapal-kapal dagang. Sebagai pemerintah, saya akan memilih kawasan berkedudukan strategi, bukan strategik. Seperti di tengah-tengah dalam. Okey. Ui, jenuh saya nak bagi jawapan ni. Nak membetulkan jawapan awak ni. Okey, tak apa. Pertama sekali, kita ambil jawapan. Pertama, 4 markah. Kalau ingat 4 poin, perlu tak kita bagi huraian? Kalau ingat 4 poin, perlu tak kita bagi huraian? Tak perlu. Okey, maka kita ambil lah. Katakanlah kita ambil kat sini. Okey, pertama, apakah ciri-ciri yang akan anda pilih untuk membina? Tu. Pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Yang kedua, ciri-ciri lain adalah apa? Apa lagi ciri-ciri lain? Okey, bentuk muka bumi. Lepas tu kita akan tengok terlindung daripada angin monsun. Okey. Lepas tu kita ambil berbukit bukau. Lagi. Very good. Sungai yang lebar dan dalam. Lagi. Laluan perdagangan. Lagi. Nah, dah cukup lah. Boleh tak saya tulis kekayaan hasil bumi? Awak nak bina pelabuhan. Nak buat tempat parking. So, awak kena tengok ke hasil bumi kat situ? Tak. Okey. Benteng pertahanan. Itu huraian. Okey. Itu huraian. Tapi, cuba perhatikan betul-betul. Semua jawapan daripada sini sampai sini adalah sebenarnya merujuk kepada bentuk muka bumi. Faham Bentuk muka bumi kat sini adalah kita akan ambil tanjung. Kenapa tanjung? Kerana dia apa? Kenapa pilih tanjung? Kerana dalam. Okey, kerana mempunyai kedalaman ataupun kerana dalam lah, betul tak? Kerana tanjung ataupun yang merupakan tanjung yang merupakan kawasan yang dalam ataupun kita kata tanjung kerana dalam. Okey, terlindung daripada angin monsun. Okey. Supaya kapal pedagang boleh berlindung. Tak payah pun. Sebenarnya ni dah jawab. Berbukit bukau sebagai mercu tanda dan benteng pertahanan. Benteng pertahanan semula jadi. Sungai yang lebar dan dalam mudahkan kapal keluar masuk. Mudahkan kapal keluar masuk. Laluan perdagangan. Laluan perdagangan ni untuk apa? Macam ni kita nak hurai laluan perdagangan. Laluan perdagangan ni sebenarnya kita ambil kat sini.
memudahkan kapal untuk keluar masuk. Sebagai pemerintah perlulah memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan. Bukan disuruh pilih lokasi untuk pusat pemerintahan. Ya Allah, anak murid sekalian. Dia minta untuk bina pelabuhan. Okey. Yang ni pesisiran pantai, boleh bentuk muka bumi di pesisiran pantai. Pesisiran pantai. Seperti kawasan Tanjung. Dah cukup. Dia bagi 4. Okay. Dia bagi 4 markah. Kalau awak ingat 4 huraian, 4 poin. Contoh, bentuk muka bumi, terlindung daripada angin, monsun, berbukit, bukau, sungai yang lebar dan dalam. Huraian semua tak payah. Warna biru ni semua tak payah. Awak dapat 4 markah. Tapi kalau awak ingat 2 sahaja, contoh awak ingat terlindung daripada angin monsun ataupun berbukit bukau, ataupun awak ingat berbukit bukau dengan sungai yang lebar dan dalam. Awak ingat 2 ni sahaja, yang lagi 3 ni awak tak, lagi 2 yang lain ni awak tak ingat. Maka sertakan huraian. Awak takkan dapat 4, tapi at least awak kemungkinan besar kalau awak bertuah awak akan dapat 3. Boleh faham kat situ semua orang? Boleh faham ke? Boleh, Alhamdulillah. Okey, sama juga macam ni. Kalau macam ni contoh, soalan 4, dia kata kat sini Kesultanan Riau telah menghadapi pelbagai cabaran. Okey, apakah cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau? Ada 2 markah. Nak bagi 2 ke nak bagi 4? Bagi 2 sudah memadai. Antaranya adalah ancaman Raja Kecil. Kita ada ancaman Raja Kecil. Lepas tu lagi satu kita ambil apa? Yes, very good. Perang segitiga. Perang 100 tahun. Cukup. Dapat 2 markah. Okey. Jadi, bagaimanakah tindakan Kesultanan Johor Riau mengatasi cabaran tersebut? Dia tanya kat sini, bagaimana mengatasi apa ke cabaran tersebut? Awak tak boleh cakap dekat sini, okey, benda yang tak berkaitan dengan dua ni. Sebab memandangkan awak minta ni, awak kena bagi. So, dia bagi 4. Dia bagi 4. So, kena ada poin huraian. Ataupun kalau awak ingat 4, bagi 4. Okey, contohnya apa, sir? Okey, contohnya memindahkan pusat pentadbiran. Memindahkan. Tanya je Dania. Dania tulis je. Kalau saya tak baca jawab soalan awak, tolong hantar. Hantar lagi. Memindahkan pusat pentadbiran. Kenapa ataupun waktu bila? Semasa perang 100 tahun. Cukup. Lagi apa? Very good. Yang kedua, membina kota pertahanan. Kota pertahanan ni contoh dia? Seperti kota Kara. Seperti di kota Kara. Itu contoh. Okey, tengok baik-baik. Ini point. Ini point, ini pun point. Yang atas ni huraian. Yang bawah ni contoh. Kalau nak buat huraian yang bawah ni buat macam mana? Membina kota pertahanan daripada apa? Faham tak? Menggunakan apa? Okey. Okey. Meminta bantuan Belanda, boleh? Sir, meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh tambah kat sini. Meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara. Mana satu point? Ni point. Selebihnya tu, ni huraian. Okey.
Sir, kalau menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda. Ha? Yang tu untuk apa? Okey. Boleh tambah satu lagi kalau awak nak. Kalau tak nak, dah cukup dah ni. Tak ada masalah, dah boleh dapat full mark. Okey? Dapat semua orang? Okey. Sekarang saya nak tunjuk kat awak semua. Okey. Dia kata kat sini pula soalan seterusnya. Dia kata mengapakah Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Okey, kat sini awak boleh kata kerana mendapatkan bantuan. Okey, kerana dapatkan bantuan daripada luar. Okey, seperti siapa? Belanda, Opu Bugis 5 bersaudara. Tulis tu 2 markah. Lepas tu, mempunyai strategi yang bijak. Macam mana? Apa strategi dia? Sering memindahkan pusat-pusat pentadbiran. Dapat 2 markah. Dapat 4. Faham tak? Pertama sekali tadi saya dah sebut, mendapatkan bantuan daripada luar. Mendapatkan bantuan daripada luar. Bagi contoh ataupun bagi huraian. Siapa? Okey, yang kedua adalah mempunyai strategi yang bijak. Bijak merancang strategi. Bijak merancang strategi. Contoh dia, sering memindahkan pusat pentadbiran ataupun memindahkan pusat pentadbiran. Okey, Eric tanya saya, "Sir, macam mana nak faham semua tajuk form 2?" Cara nak faham dia senang. First kali you kena baca. You need to read at least once. That particular topic, you need to read at least once. Okay. Alright. Untuk soalan esei, abang kakak, saya nak tegur sedikit tentang soalan esei. Okay. Soalan esei, kebanyakan para pelajar, okay, kebanyakan para pelajar, dia bila nak jawab soalan esei kan, dia sering kali, saya tengoklah para pelajar kan, bila masuk pada soalan esei, diorang ni sering kali jawab soalan mengikut apa yang awak rasa senang. Sebenarnya salah. Dengar baik-baik semua orang. Dengar. Untuk masuk soalan esei, kaedah dia sama macam tadi. Bagi point, bagi huraian. Sebelum ni saya dah ajar belum? Kaedah 5W1H. Betul kan? Dalam kelas yang lepas, minggu lepas yang muka saya sedih tu, ingat tak? Yang saya buat kat Wang Semaju tu, kelas saya kat Wang Semaju, kan saya kata muka saya sedih. Yang korang tegur tu kan? Yang tu, saya dah kata kan? Saya dah ajar betul 5W1H. Betul tak? Alia Hanani betul? Ni Kristina betul? Khadijah tahu tak 5W1H? Tak ingat. Okey. Dengar baik-baik. Menjawab soalan esei bukan jawab soalan yang awak tahu. Itu tak cukup. Nak jawab soalan esei, awak kena pilih soalan yang awak boleh dapat markah paling maksimum. Walaupun soalan tu awak tak tahu jawab. What? Ha? What? What? Okay. Pertama sekali, awak kena tahu bahagian C. Okay, awak kena tahu tentang bahagian C. Bahagian C ni, okay, tengok baik-baik semua orang. Bahagian C, jawapan mesti ada. Take note masing-masing. Jawapan mesti ada 2 benda, iaitu huraian. Satu lagi adalah C square. Okay. Jika saya dapat awak, okay, awak kena tahu dia akan bagi 2 soalan sahaja. So, daripada 2 soalan ni, awak kena pilih soalan mana yang awak nak jawab. Okay. Macam saya, katakanlah soalan yang ada dalam exam adalah soalan 1 dengan soalan 2. Okay, soalan 1 dengan soalan 2. Saya akan tengok terlebih dahulu. Dan saya akan tulis kat tepi. Contoh, apakah maksud baris? 2 markah. Maksudnya kena ada point huraian. Kalau ada contoh, lagi cantik.
Contoh, okey, barir ni adalah kolam yang besar yang untuk menyimpan air bagi aktiviti pertanian. Cukup. So kalau awak tanya berapa markah awak dapat? 2 markah saja. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertanian kerajaan alam Melayu. Okey, maksudnya faktor pertama adalah pembinaan barir lah, yang atas pertama. Yang kedua, penggunaan peralatan. Okey, penggunaan peralatan yang moden, tapi tak tahu. Okey, tak payah. Yang ketiga saya rasa yang kedua saya tahu tanah subur. So daripada 6 markah berapa awak boleh dapat? Saya dapat 4 je sir. Saya target saya dapat 4. Okey, tak ada masalah. Tulis dulu. Sir, pada pendapat anda, mengapakah bidang pertanian penting terhadap negara? Sumber makanan, sumber pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, kita dapat 6. So maksudnya soalan 1 ni awak dapat 6, 10, 12 markah. 6, 10, 4, 12 markah. Betul? Tambah 1 lagi kat sini 6. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan bidang pertanian di negara kita? Melakukan kerjasama antarabangsa. Okay? Awak pun tengok, melakukan kerjasama antarabangsa. Apa lagi yang boleh memajukan? Menggunakan teknologi-teknologi moden. Alamak, saya ingat 2 je lah. Maka dapat 4. So maksudnya untuk soalan 1 awak akan dapat 4 markah, tambah 6, 10, tambah 4, 14, 16 per 20. Faham Awak akan dapat 16 per 20. Sir, tak apa ke saya dapat tahu 2 je? Tak ada masalah, tulis dulu. Nanti tambah 1 lagi kalau ingat. Kebanyakan pelajar, dia mesti rushing. Dia nak 3 jawapan tersebut. Betul tak? Jangan macam tu. Kalau awak tahu yang ni kena 3, tulis 2 dulu. Yang 1 tu akan datang kemudian. Dia akan datang kemudian. Sama juga macam ni. Oh, tak tahu. Kalau tahu 6 cantik. Macam ni. Tak apa. Nanti dia akan tahu. Nanti akan tahu. Okey. Tengok soalan 2 pula. Okey. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kemakmuran dan keamanan kerana memperkenalkan sistem. Okey. Merujuk sistem pembesar, terangkan tanggungjawab pembesar 4 lipatan. 6 markah. Bendahara adalah pemangku sultan. Betul? Penasihat. Penghulu bendahari menjaga harta negara. Lagi satu, melantik Syah Bandar. Okey, dapat. Cun, cantik. Temenggung menjaga hal ehwal dalam kerajaan. Laksmana menangani ataupun menjaga, mengelakkan ancaman-ancaman daripada luar. Okey, sir, saya dapat 6 markah. Okey, Cun, cantik. Jelaskan undang-undang bertulis yang dilaksanakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Allah, sir. Undang-undang bertulis, saya tahu 2 je, sir. Apa dia? Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut. Betul lah tu 2 tu. Cuma awak kena huraikan undang-undang hukum kanun Melaka dengan undang-undang laut. Maksudnya 3 untuk hukum kanun, 3 untuk undang-undang laut. Okey, saya rasa saya boleh dapat 4 sir. Okey, Cun, cantik, tak ada masalah. Sistem pemerintahan dan pentadbiran dan sistem perundangan teratur dapat dilaksanakan dengan adanya pemerintah yang berwibawa. Ciri-ciri pemerintah berwibawa, berikan pendapat anda. Dia tak nak tahu pendapat awak. Dapat soalan macam ni, buang. Buang ni. Pertama sekali, fahamkan apa maksud berwibawa. Berwibawa maksudnya adalah kemampuan untuk memimpin. Pertama, mestilah bijak membuat keputusan. Betul tak? Bijak membuat keputusan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya apa? Berani. Pemerintah kena berani. Yang ketiga, very good. Kena adil. Kena jujur. Kena amanah. Lagi. Tidak menyalahkan guna kuasa. Bagus. Lagi apa? Tidak rasuah, berpandangan jauh, berdisiplin, menjaga kebajikan rakyat, mengutamakan rakyat. Faham tak? So, you tahu benda tu lebih daripada 8. Cantik. Tulis 88 poin. Huraian tak payah? Tak payah. Tulis je. Tapi jangan tulis dalam bentuk poin. Jangan tulis dalam bentuk poin. Tulis je semua. Janji 8. Kalau tak ingat 8, bagi berapa? 4. Setiap 4 tu perlu disertakan dengan huraian contoh. Faham kat situ? Dapat. Okey, sini dapat 8. Lagi tak soalan? Tak ada dah. Okey, sir, kalau untuk soalan 2 saya dapat 8, 12, 12 tambah ni adalah 18. Awak rasa soalan mana kita ambil? Soalan 2 lah. Kenapa ambil 2? Sebab kat sini saya boleh dapat markah paling banyak. Kebanyakan para pelajar, bila dia tengok kan, oh, soalan 1 senang lah. Dia terus ambil soalan 1. Betul tak? Betul tak? Bila tu bila masuk kat sini, alamak, apa gondor ni? Oh, warna gini.
berat nanang. Betul? Ngozi kan? You tengok first question. No. We see first which question, which part of the question you can get the most maximum mark. Jangan buat just fikir je macam saya buat tadi. Okay, apa maksud barir? Barir maksudnya macam ni. Okay, just overthrow. Lepas tu tengok, daripada sini yang markah yang saya confirm dapat. Awak pula jangan pula, ni, saya tahu 2 markah. Sini saya tahu. Confirm 6. Tak, padahal awak boleh dapat 4 je. Jangan nak bohong diri sendiri. Macam mana dapat 2? Nanti akan datang satu lagi. Tak ada masalah. Akan datang lagi 2 pun tak ada masalah. Kalau kat sini awak ingat 4. Katalah awak ingat 4. Bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi, iklim. Tengok ni, tengok betul-betul. Awak tahu. Bentuk muka bumi, iklim, sistem perparitan. Lagi apa? Tanah yang subur. Dah 4 dah. Dah 6. Tulis tu dapat markah. Dapat, setiap satu tu 1 markah. Huraian tak payah, tak apa. Tapi kalau awak tak ingat 4 tu, awak ingat 3 je. Ataupun awak ingat 4, bagilah huraian semua sekali. Bagi semua tu bagi huraian. Mana tahu huraian awak membuatkan awak dapat 6 markah? Boleh faham tak? Shonang je. Macam awak belajar matematik. Siapa kat sini kan yang pernah pergi tuition? Macam saya dulu tuition dengan satu pusat tuition Cina tau. Dia kata apa tau? Tak ada masalah kalau jawapan matematik you salah. Jawapan matematik you salah. Ngozian, betul kan? Kan? Jawapan matematik. Dia kata apa tau? Jawapan matematik you salah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kenapa? Sebab jawapan betul 1 markah. Habis tu, yang paling penting jalan kira you betul. Jalan kira you betul, you akan dapat markah. Jawapan you betul, jalan kira you salah, semua salah. Tapi jalan kira you betul, jawapan you salah, tak ada masalah. You hilang 1 markah je. Saya pun jadi macam, apa cikgu ni? Lama kelamaan baru saya faham. Tapi cikgu saya cakap jawapan salah, jalan kira pun tak kira. Salah. Siapa ngajar macam tu? Cikgu akan tengok mana dulu? Jawapan dulu ke jalan kira dulu? Jalan kira. Cikgu akan tengok mana dulu? Point ke huraian dulu? Cikgu akan tengok point. Boleh faham tak ni? Cikgu akan tengok point dulu. Bila tak cukup point, cikgu akan tengok apa? Huraian. Itu kaedahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 suku kita ada geografi 4,5. 4,5 kita ada geografi. Jumpa lagi. Bye-bye. Isteri saya masak kari. Nak pergi tengok kejap. Bye-bye. 4,5. 4,5.